Yang lebih menyedihkan lagi, sejarah telah mempaparkan kepada kita. Hampir setiap hari Sayyidah Fatimah mengangkut air sejauh 2 batu di atas padang pasir. Air yang dicedok daripada perigi menggunakan geriba, timba yang dibuat daripada kulit unta atau kulit kambing atau kulit lembu. Cuba kita fikir di padang pasir, ada kalanya di waktu malam terlalu sejuk, ada kalanya di waktu siang terlalu panas. Hampir setiap hari Sayyidah Fatimah mengangkut air sejauh 2 batu menggunakan geriba untuk mengambil air di dalam perigi yang begitu dalam, kadang-kadang sampai 2-30 depa. Begitu sejarah Islam membayangkan penderitaan Sayyidah Fatimah, kemiskinan Sayyidah Fatimah. Bahkan dikatakan Sayyidah Fatimah itu orang yang kurus kering kerana kurang makan. Begitu menderitanya Sayyidah Fatimah, tetapi tak pernah mengeluh dalam hidupnya. Tak pernah rasa menderita dalam hidupnya, tak pernah rasa kecewa dalam hidupnya. Sebab Sayyidah Fatimah faham, dia orang yang kuat beriman, sebab Rasulullah yang mendidik sendiri. Iman yang begitu kuat. Dia sedar setiap penderitaan yang ditimpa oleh Allah, kalau dia redha atau dia sabar, ini merupakan kasih sayang dari Allah. Ini merupakan penghapusan dosa dari Allah. Ini merupakan derajat dan pangkat yang Allah nak beri dia di syurga kelak. Akhirnya dapat ketenangan jiwa dengan kesusahan dan penderitaan. Oleh kerana Sayyidah Fatimah masih terhibur dengan penderitaan. Bagaimana para hadirin yang sekalian? Kalau dia tahu suaminya balik, dia tahu pukul berapa suaminya balik, dari jauh lagi dia sudah tunggu di muka pintu. Dari jauh lagi dia sudah lemparkan senyum kepada suaminya. Cuba kita fikir, kalau kita keluar rumah, mungkin mengkali 2 hari, 3 hari baru balik. Kita keluar rumah mungkin pergi satu tempat, tak 100 batu, tak 200 batu, tak 300 batu. Kita balik tu kadang-kadang bawa letih, membawa kelusuan, kadang-kadang bawa sakit. Tiba-tiba kita terlihat isteri kita menyambut kepulangan kita di pintu lagi. Kemudian kita lihat dari jauh lagi isteri kita senyum kepada kita. Saya rasa kalau tidak 100%, keletihan kita hilang, setidak-tidaknya 50% letih kita hilang. Dihilangkan oleh senyum isteri kita yang begitu bertimbang rasa kepada kita. Bila dekat saya Sina Ali, selepas Sina Ali memberi salam, dia pun menjawab salam. Selepas itu tak lengah lagi, dia tangkap tangan Sina Ali dan dicium tangan Sina Ali sebagai suami, sebagai hormat kepada suami. Cuba kita pejam-pejam mata. Adakah isteri kita menyambut kepulangan kita macam Sayyidah Fatimah menyambut kepulangan suaminya Sina Ali? Cuba pejam-pejam mata ramai-ramai. Nilai-nilai isteri kita. Adakah agak-agak isteri kita menyambut kepulangan kita macam Sayyidah Fatimah menyambut kepulangan Sina Ali? Jangan cakap masing-masing tahu. Jangan beritahu masing-masing tahu. Dan siapa-siapa yang belum menjadi isteri orang lagi, adakah bercita-cita nak buat macam Siti Fatimah? Nak menyambut kepulangan suami macam Siti Fatimah menyambut kepulangan Sina Ali? Cuba pejam-pejam mata, ukur diri kita sendiri. Kalau sudah pasang cita-cita, alhamdulillah Allah dah beri petunjuk kepada kita. Kalau tak pernah terlintas dalam hati selama ini, waktu ini pasang niat. Pasang niat, tolong pasang niat. Kaum ibu tolong pasang niat. Alhamdulillah, saya yakin semua dah pasang niat. Nampak? Para hadirin yang dirahmati sekalian, kalau takdirnya isteri kita itu macam nasib Siti Fatimah lah, menderita macam Siti Fatimah, melarat macam Siti Fatimah, mengangkut air macam Siti Fatimah, pikul geriba macam Siti Fatimah, cedok air di perigi yang 230 hasta dalamnya macam Siti Fatimah, di waktu malam terlalu sejuk, di waktu siang terlalu panas. Saya rasa entahlah, lebih-lebih orang dakwah ni kadang 2 hari baru balik, 3 hari baru balik, 1 hari 1 malam baru balik. Dakwah macam malam ni lah. Kalau kita balik nanti pukul 2 baru balik, pukul 3 malam baru sampai rumah. Saya rasa kalau isteri kita macam nasib Siti Fatimah tu, kita meninggalkan rumah, nasib isteri kita macam nasib Siti Fatimah, saya rasa kalau kita balik-balik dia dah tak ada dah. Dah balik ke rumah abah balik ke rumah maknya.
Kalau barangkali dia tak berani balik ke rumah ibu dan ayahnya, mungkin barangkali ibu dan ayahnya simpati dengan menantu dia, dia tunggu juga di rumah. Kita balik mungkin pukul 2 malam, 3 malam. Letihlah kita ketuk pintu. Sayang, sayang, sayang. Setengah orang panggil isteri sayang, terlalu sayang. Sayang, sayang. Bukan dia tak jaga, dia buat-buat tak jaga. Bukan dia tak sedar, dia buat-buat tak sedar. Dia deranya kita setengah jam dia luar. Tukar pula tiun. Mak budak, mak budak, mak budak. Maklumlah hasil perkongsian hidup dapat 5 budak. Dia buat McDonald. Ya. Hati yang berkata, padan, tak dakwah lagi. Padan, kata dia. Wal-iyazubillah. Tak, dia buka juga. Tukar tiun. Leng, leng, leng artinya daling. Dah panggil dan kelima daling baru dia buka, tapi dah setengah jam. Waktu dia buka tu, kita terkejut. Isteri kita muda lagi, umur 20, 22. Selama ni cantik. Kita tengok kerut dia mukanya, apa pasal? Masamnya mukanya, lebih masam daripada belimbing yang paling masam. Waktu dia masam jangan tanya. Waktu dia masam jangan tanya. Waktu dia masam jangan tanya. Kalau kita tanya nanti akan keluar peluru berpandu daripada mulutnya menikam hati kita. Sayang, apa khabar? Anak-anak, apa khabar sayang? Mak muda, apa khabar? Ling, apa khabar? Abang, asyik dakwah. Abang boleh makan tempat orang. Kami apa nak makan bang? Kami makan pasir, anak makan pasir. Ha. Ini peluru berpandu. Ini peluru berpandu. Ini peluru berpandu yang keluar daripada mulut seorang isteri yang hatinya percaya ada Allah tapi tak takut dengan Allah. Yang hatinya masih percaya ada neraka tapi tak pernah gerun dengan neraka. Yang hatinya percaya dengan syurga tetapi tak pernah cinta dengan syurga. Tapi yang sebenarnya para hadirin yang sekalian, itu sebagai cerita saja. Kalau kita luar rumah, kita meninggalkan isteri kita umpamanya, bukanlah macam nasib Siti Fatimah. Istimewa hidup isteri kita zaman ni. Rumah ada sekurang-kurangnya rumah 50,000. Setengah tu setengah selalu sayang dengan isteri. Dia ada kereta, isteri bagi lagi satu kereta. Dalam rumah macam-macam ada. Televisyen warna ada, televisyen tak warna ada, radio ada 2-3 jenis. Radio kaki, radio sangkut, radio duduk. Ada kursi malas, ada kursi duduk, ada kursi tangkup, ada kursi terlentang. Asam garam ada, gula ada, beras ada, susu ada, macam-macam ada. Air begitu mudah, bukan cedok dan perigi lagi. Piuh ya bosi, ibarat kata orang 9, cur tuang keluar. Kemudahan lampu ada, potik ya switch, lap, menyalur saja. Begitu mudah, begitu mewah, begitu istimewa hidup setengah-setengah isteri kita. Itu pun waktu kita balik masam saja. Mengapa masam? Tak ada gula-gula ada, tak ada deluk-peluk ada, tak ada kursi-kursi ada, tak ada kursi malas ada, tak ada radio ada, tak ada televisyen ada, tak ada beras ada, tak ada kereta, dibelikan sebiji kereta untuk dia. Tetapi mengapa masam saja, lebih masam daripada belimbing yang paling masam, yang tak ada iman, bukan kemewahan, tak ada iman, tak ada. Kalau orang iman tak ada, hati takkan takut dengan Allah, takkan hatinya gerun dengan neraka Allah, takkan hatinya cinta dengan syurga Allah. Orang yang tidak begitu kuat imannya dengan Allah, nafsu yang akan berkuasa di atas diri orang itu. Kalau nafsu telah berkuasa di atas diri orang itu, kalau dunia ini ada tangkai, kita boleh jenjang dan serahkan kepada wanita itu. Dia nak sebuah lagi dunia sebesar itu. Dah bagi 2 dunia sebesar itu, dia nak dunia yang ketiga. Bila dia puas, dah masuk kubur, dah dipukul oleh malaikat, dah dicampakkan dalam neraka, dah hombak baung dalam neraka, baru diinsaf, baru disedar. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada berguna lagi. Ini dia kesan iman. Ini dia kebesaran dan keagungan Islam yang telah mendorong orang fakir miskin di waktu itu redha dan kemungkinannya. Tidak berlaku zaman kita ini.